Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama, terimalah salam uhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam perbahasan kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kalau pada minggu yang lalu kita telah sentuh hadis ke-16 mengikut urutan kitab Umdatul Ahkam berkaitan dengan Nabi SAW terdengar dua individu diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam alam kubur. Maka pada hari ini kita nak lihat kepada syarah hadis ke-17 mengikut urutan kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Seperti biasa kita akan bacakan terlebih dahulu teks hadis nombor 17. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Yang artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah tidak menjadi keberatan untuk buat umatku, nescaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali solat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang pendek ini adalah berkaitan dengan siwak, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, salah seorang daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah kata ramai di kalangan para ulama namanya adalah Abdul Rahman, dan beliau merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an dia dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah tidak menjadi keberatan buat umatku, nescaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali solat. Maka di sana ada sekurang-kurangnya 7 pengajaran yang kita nak keluarkan daripada hadis yang pendek ini. Yang pertama sekali, hadis ini menunjukkan tentang bersiwak itu adalah mustahab. Bersiwak itu adalah sesuatu yang digalakkan. Bersiwak itu adalah sesuatu yang bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Jadi bersiwak sama ada sebelum kita berwudu ataupun dalam perkara-perkara yang lain adalah sesuatu yang amat digalakkan. Dia tak sampai kepada peringkat wajib. Dan pengajaran yang kedua, disunatkan bersiwak pada setiap salat. Sebelum kita mendirikan salat, adalah disunatkan bagi kita untuk bersiwak. Dan asalnya Nabi SAW bila bersiwak, Nabi gunakan kayu siwak. Maka di sini timbul satu persoalan, Ustaz, kalau saya tak guna kayu siwak, tapi saya gunakan berus gigi, apakah itu juga mendapat pahala mengikut sunnah Nabi SAW? Maka di sini ada sedikit perbahasan di kalangan ulama. Sebahagian di kalangan ulama mengatakan insya-Allah kita juga dapat pahala mengikut sunnah Nabi SAW. Kan? Jadi kayu siwak ni adalah wasilah kata para ulama, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil the means. Dan wasilah ni boleh berubah. Jadi kata para ulama, kenapa Nabi SAW bersiwak? Tujuannya, objektifnya, matlamatnya adalah untuk membersihkan gigi. Apa tujuan kita gunakan berus gigi? Tujuan gunakan berus gigi juga adalah untuk membersihkan gigi. Jadi kalau sekiranya matlamat boleh dicapai dengan menggunakan dua wasilah yang berbeza, dua perkara yang berbeza, maka hukumnya tetap mendapat pahala sunat. Dalam erti kata yang lain, sebagaimana menggunakan kayu siwak
mendapat pahala sunnah Nabi sallallahu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menggunakan berus gigi untuk membersihkan gigi juga insya-Allah dapat pahala mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana objektifnya adalah sama, objektifnya adalah untuk membersihkan gigi. Dalam masa sama juga kita tak nafikan di sana ada banyak kajian-kajian yang mengatakan tentang kelebihan yang banyak yang terdapat pada kayu siwak ini ketika mana digunakan oleh seseorang individu untuk membersihkan giginya. Ada banyak sangat kajian yang menunjukkan tentang kelebihan kayu siwak ini. Jadi pengajaran yang kedua yang kita nak tekankan iaitu disunatkan bersiwak pada setiap sebelum kita mendirikan solat, kita disunatkan untuk bersiwak. Yang ketiga, sebab utama Nabi SAW tidak wajibkan bersiwak kerana bimbang ia menyusahkan umatnya. Walaupun bersiwak itu adalah amat dicintai oleh Nabi SAW, tetapi Nabi tak wajibkan umatnya untuk bersiwak sebelum mendirikan solat. Sesuatu yang digalakkan, sesuatu yang mustahab, sesuatu yang bertepatan dengan sunnah Nabi SAW, tapi dia tidak sampai kepada peringkat wajib. Kerana apa tak sampai kepada peringkat wajib? Kalau sekiranya dia diwajibkan oleh Nabi SAW, maka dikhawatiri sebahagian di kalangan umat Nabi SAW sukar untuk melakukan perkara ini. Kerana bimbang kalau diwajibkan, bersiwak ini akan menyusahkan, menyukarkan, memberikan kesusahan kepada umat Nabi SAW, maka ianya tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, pengajaran yang keempat yang boleh kita keluarkan adalah sifat kasih dan belas kasihan Nabi SAW terhadap umatnya. Nabi SAW amat mencintai umatnya. Nabi SAW ada sifat belas kasihan terhadap umatnya. Dia tidak ingin menyukarkan kita. Dia tidak ingin menyusahkan kita. Dia tidak ingin kita diwajibkan perkara-perkara yang boleh menyusahkan kita. Itu adalah cinta Nabi SAW terhadap umatnya. Pernah satu ketika Nabi SAW ketika mana ziarah perkuburan Baqi' yang terletak dekat Madinah Al-Munawwarah, Nabi pernah berkata yang dia cinta ataupun rindu bertemu dengan saudara-saudaranya. Yang dimaksudkan dengan saudara-saudaranya adalah umatnya yang tidak hidup pada zamannya tetapi beriman kepada Allah, tetapi beriman kepada Nabi SAW. Siapakah itu saudara-saudara Nabi SAW? Kita semua yang tidak berkesempatan untuk melihat Nabi SAW, tapi kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasul SAW, kita termasuk dalam saudara-saudara Nabi SAW yang Nabi rindu ataupun cinta bertemu dengan saudara-saudaranya. Pengajaran yang kelima yang kita nak kongsi dengan antum adalah tentang syariat Islam adalah syariat yang mudah, dia tidak menyukarkan. Jadi tadi bila tidak diwajibkan bersiwak sebelum berwuduk, itu menunjukkan yang syariat Islam, ajaran Islam adalah ajaran yang mudah. Dan memang benar kalau kita perhatikan hukum hakam dalam Islam, baik yang berkaitan dengan ibadat ataupun yang ada kaitan dengan jual beli, yang berkaitan dengan nikah kahwin dan yang lain-lain, dia adalah satu syariat yang mudah diamalkan. Kita lihat sebagai contoh, kalau kita bermusafir, kita boleh diberikan keringanan untuk memendekkan salat, untuk mengkasarkan salat. Salat zuhur boleh dipendekkan daripada 4 kepada 2. Salat asar boleh dipendekkan daripada 4 rakaat kepada 2 rakaat. Salat isyak boleh dipendekkan kepada 4 kepada 2 rakaat. Kita juga dalam Islam ada hukum berkaitan dengan khuf. Boleh disapu kan dia bila kita mengambil wuduk, boleh menyapu di atas kasut ataupun alas kaki yang dibuat daripada kulit yang menutup buku lali dengan cara-cara yang tertentu. Jadi banyak sangat keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua menunjukkan tentang syariat adalah sesuatu yang mudah diamalkan dan tidak menyukarkan. Dan Nabi SAW pernah berpesan, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Permudahkanlah, jangan menyulitkan, berilah khabar gembira, jangan buat manusia lari daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran yang keenam yang boleh kita keluarkan daripada hadis yang pendek ini adalah hadis ini menunjukkan tentang satu kaedah, iaitu mengelakkan keburukan diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Mengelakkan keburukan diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Keburukan apa yang kita maksudkan dekat sini?
kemaslahatan apa yang kita maksudkan kat sini? Kemaslahatan yang kita maksudkan kat sini adalah kemaslahatan daripada menggunakan siwak. Kemaslahatan daripada bersiwak, iaitu dapat membersihkan gigi, kan? Dapat pahala mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keburukan apa yang dimaksudkan dekat dalam kaedah ini? Keburukan yang dimaksudkan adalah diwajibkan bersiwak. Dalam arti kata yang lain, kan? Tak dapat kita nafikan kalau sekiranya Nabi sallallahu alaihi, tak dapat kita nafikan yang bersiwak tu ada kelebihan dia. Kan? Kita kalau bersiwak sebelum kita mendirikan solat, ketika mana kita berwuduk, kita bersiwak pada tiap-tiap kali wuduk kita bersiwak, ada kelebihannya. Jadi ada kemaslahatannya. Tetapi takut-takut kalau diwajibkan bersiwak. Kalau diwajibkan setiap kali sebelum solat mesti bersiwak. Kalau diwajibkan setiap kali ambil wuduk sebelum solat fardu, hendaklah kita bersiwak, itu barangkali memberikan kesukaran, memberikan kesusahan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut-takut kalau diwajibkan, sebahagian daripada kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sukar untuk melaksanakan. Jadi keburukan kat sini maksudnya adalah perbuatan sebahagian daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan bersiwak ketika mana sebelum mendirikan solat. Jadi maksudnya kat sini, walaupun di sana ada kebaikan daripada bersiwak, tetapi kerana Nabi takut yang kalau diwajibkan ada sebahagian di kalangan umatnya tidak kuat ataupun tidak mampu untuk melakukan kewajipan ini, untuk bersiwak pada setiap kali sebelum mendirikan solat, maka tidak diwajibkan oleh Nabi SAW ke atas kita untuk bersiwak pada setiap kali sebelum mendirikan solat. Satu kaedah yang penting dalam Islam, mengelakkan keburukan, diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Pengantaran yang ketujuh yang kita nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah hadis berkaitan siwak diletakkan dalam bab ini kerana termasuk dalam sunnah wuduk. Jadi dalam kitab Umdatul Ahkam ni ada banyak bab. Salah satu babnya adalah bab siwak, bab berkaitan dengan bersiwak, berus gigi. Dan bab ini dimasukkan dalam chapter ataupun kitab Taharah. Chapter yang ada kaitan dengan bersuci. Kenapa dimasukkan dalam chapter berkaitan dengan bersuci adalah kerana bersiwak ini adalah salah satu daripada sunnah-sunnah yang sepatutnya dilakukan ketika mana kita berwuduk. Jadi kata para ulama, bersiwak itu termasuk dalam sunanul wuduk. Termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang disunahkan ketika mana kita berwuduk. Justru diletakkan oleh Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala hadis ini dalam bab siwak, bab berkaitan dengan bersiwak, di bawah chapter berkaitan dengan taharah, di bawah chapter berkaitan dengan bersuci. Jadi itu merupakan di antara poin-poin yang penting yang kita nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan hadis yang pendek, hadis berkaitan dengan siwak. Jadi siwak adalah satu perbuatan yang amat disukai, dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian daripada saya pada sesi kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada sesi yang akan datang membahaskan hadis yang ke-18 yang juga berkaitan dengan siwak. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dalam penyampaian datang daripada diri saya sendiri. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.